Abang Zohari, yang hari ini diwakili oleh Yang Berhormat Datuk Amar Douglas, dan kita telah mengadakan satu pertemuan buang aja telefon tu. Okey. Alright. Okey ya. Dan kita telah mengadakan satu pertemuan yang sangat-sangat konstruktif tadi. Dan saya telah bawa bersama dengan saya satu delegasi yang saya rasa paling kanan lah daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Selain daripada Timbalan Menteri dan Datuk Aaron, Datuk KSU, Datuk Syafiq, Tan Sri Noh Hisham, Ketua Pengarah, dua Timbalan Ketua Pengarah, Dr. Asmayani dan Datuk Dr. Chong Chi Kiong, sebab kita nak datang untuk buat keputusan untuk membantu Sarawak. Yang pertamanya saya nak sebut tentang strategi kita untuk mengurus pandemik COVID-19 di Sarawak. Yang pertama adalah untuk kita memastikan program imunisasi dapat ditingkatkan lagi, terutamanya dengan kita mempercepatkan vaksinasi kepada golongan remaja, yang mana kita mensasarkan di Sarawak. Kita sudah pun mencapai satu liputan yang agak baik, dan kita harap bahawa kita akan terus meningkatkan lagi vaksinasi. Untuk makluman pihak media, 78% daripada penduduk Sarawak usia 16 dan 17 tahun, kita bagi prioriti, keutamaan kepada mereka dahulu sebab nak kembali ke sekolah, tahun-tahun peperiksaan. 78% telah pun menerima sekurang-kurangnya dos yang pertama. So ini adalah satu pencapaian yang baik, dan selepas ini kita akan memberi perhatian kepada usia 12 hingga 17 tahun. Setakat ini keseluruhan remaja 12 hingga 17 tahun, 29% telah menerima sekurang-kurangnya dos yang pertama. So program imunisasi mesti diteruskan. Yang kedua, berkenaan dengan vaksinasi, saya telah maklum kepada Yang Berhormat Datuk Amar Douglas, dan juga ahli-ahli Yang Berhormat yang lain, Dr. Sim pun ada, bahawa Sarawak akan mulakan pemberian dos penggalak pada bulan Oktober nanti. Dan kita akan memberi fokus kepada golongan yang berisiko tinggi, yang berusia 60 tahun ke atas dan yang mempunyai komorbiditi yang serius. Sebab kita dapati bahawa inilah kumpulan sekarang ini yang sedang mengalami gejala-gejala yang serius di hospital, yang perlu dimasukkan ke ICU, ataupun yang sekarang ini merupakan kumpulan yang meninggal dunia adalah di kalangan kumpulan tersebut. Jadi dos penggalak ini kita akan mula pada bulan Oktober, apabila kita dah siap dengan garis panduan dan juga clinical guidelines, garis panduan klinikal untuk booster dose. So Sarawak will be one of the first states to start with the booster dose program, because they were one of the first states to finish the vaccination program. Ya. Yang kedua adalah usaha untuk kita memastikan bahawa kita dapat kurangkan kes jangkitan di Sarawak. Dan ini adalah akan dilaksanakan melalui satu kaedah di mana kita test quickly and isolate quickly. Dan kita di Kementerian Kesihatan Malaysia telah tubuhkan National Rapid Response Task Force yang diketuai oleh Datuk Dr. Chong Chi Kiong, Timbalan Ketua Pengarah, dan beberapa pengajaran daripada Greater Klang Valley yang dapat mengurangkan kes dengan sangat-sangat cepat akan kita praktikkan di Sarawak juga. Dan ini adalah
fokus kepada melaksanakan ujian dengan pantas dan untuk mengasingkan mereka yang didapati positif dengan cepat. Sebab itu sekarang di Sarawak kita anggap bahawa keputusan positif daripada kit ujian RTK sama ada yang dibuat di makmal ataupun yang dibuat secara kendiri adalah cukup untuk kita isolate dan kita bagi home surveillance order. Ya, tak perlu nak tunggu untuk RT-PCR dan sebagainya. Kita buat RTK dan kita immediately isolate dan kita asingkan juga kita bagi HSO kepada kontak rapat kepada ahli-ahli keluarga. Ini sangat penting untuk kita maklum pada rakyat terutamanya di Sarawak ini, bila ada apa-apa gejala yang kita tahu tentang COVID-19 ini, secepat mungkin melaksanakan ujian ataupun membuat ujian RTK antigen, dapati positif, isolate yourself. Ya, kalau tak dapat nak isolate di rumah, datang untuk diasingkan di PKRC di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia. Inilah cara yang terbaik dan inilah cara yang paling berkesan untuk kita cut the transmission. Test quickly on yourself and isolate, ya. And inilah sebab kita harus memberi tumpuan kepada pendidikan masyarakat, kepada community empowerment supaya that message goes down. The first line of defense against COVID now is yourself. The moment you have a symptom, get tested. If you're positive, isolate. Jadi kita akan terutamanya kawasan-kawasan bandar Kuching, Bintulu, Miri, Sibu, di mana ada liputan teknologi dan sebagainya, kita akan memperhebatkan lagi virtual CAC. COVID Assessment Center, tak perlu pergi physical CAC. Do it virtually, dapat HSO, digital HSO, stay at home. Ya? Dan kalau melanggar HSO, digital HSO sebab tak pakai gelang pink, kita akan tahu. Sebab kita tahu siapa yang check in apabila mereka punya status merah. Dan kita akan bagi tahu polis who you are. If you've been given digital HSO, your status is red, you go and check in into a restaurant, we know who you are, and we have told the police that we will give the detail to the police. Jadi kita harap bahawa pematuhan adalah tinggi terhadap digital HSO. Masa nak datang dapat gelang pink dan sebagainya, it takes time. So we will move fast and we will isolate people very, very quickly. Tapi kena ada sense of responsibility, ya. Sebab itu community empowerment penting. Saya telah mendapat cadangan yang baik daripada Yang Berhormat Datuk Ahmad Douglas untuk kita gerakkan contohnya COSPAN di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia untuk memastikan bahawa empowerment di peringkat masyarakat itu adalah tersusun dan ada sumber yang cukup untuk sentiasa mengingati dan sentiasa monitor within the community compliance to the SOPs. Yang ketiga adalah meningkatkan kapasiti kesihatan kita untuk respon sekiranya berlaku peningkatan kes-kes yang serius. Sebab itu saya ingin memaklumkan bahawa kita telah pun menghantar ventilator 118 unit dan 1008 silinder oksigen akan sampai pada 28 hari bulan, hari Selasa, akan dihantar oleh Tentera Udara Diraja Malaysia. Kita juga sekarang ini telah pun menambah dan akan menambah modular ICU. Ya, modular ICU dah ada 10 modular ICU yang kita telah pun sediakan dan kita akan tambah 20 lagi katil. 10 katil akan siap, tak silap saya di Bintulu ya. Sibu. Hospital Sibu, 10 will be ready, being prepared now. We are adding another 20 beds dan kita serah kepada Kerajaan Negeri Sarawak where they want to put the additional 20 ICU beds. Kita juga telah mendapat permohonan daripada Kerajaan Negeri berkenaan dengan field hospital, Hospital Medan di Sibu. So in principle we agree, we will discuss dengan Angkatan Tentera Malaysia untuk menubuhkan satu lagi field hospital di Sibu. 64
pegawai perubatan tambahan telah pun diatur gerak pada minggu depan untuk kita hantar ke Sarawak juga. We have also received a request from the state government to open Hospital Sri Aman quickly. Jadi we are looking at how to accelerate the opening of Sri Aman Hospital. Bila Sri Aman Hospital dah buka, will take some pressure off the Hospital Kuching. And finally, saya telah meluluskan 3 juta tambahan immediately for outsourcing of non-COVID procedures. So far, Sarawak sudah pun belanja 46 juta daripada 5 juta yang telah pun kita peruntukkan, dan telah pun ada permintaan lagi. Ini adalah prosedur-prosedur pembedahan dan sebagainya yang terpaksa ditangguhkan. Now we want to send it to the private sector, so we've approved another 3 million for Sarawak. Other than that, we are sending 20 more ventilators this week, and finally kita akan hantar 30 buah lagi ambulance to Sarawak. Ambulance is a big problem, so we have approved 30 more ambulances for Sarawak that we are going to kita akan peroleh dalam masa yang terdekat. So inilah langkah-langkah yang kita cadangkan buat masa ini untuk membantu kerajaan negeri Sarawak dan rakyat Sarawak dalam menghadapi kes surge yang kita melihat hari ini. I believe with coordinated, carefully coordinated approach between both the state government and the federal government, but most importantly, cooperation from the community itself. This is the key success factor for Sarawak right now, is compliance, community empowerment, and also community and individual responsibility. This government, of course, the government will look after you if you are sick. We'll do our best to get everyone vaccinated as quickly as possible. Tetapi early detection of cases untuk kita putuskan rantaian mesti bermula dengan individu, mesti bermula dengan rakyat. So sekali lagi saya tegaskan bahawa strategi kita sekarang adalah untuk kita minta kerjasama daripada semua, bukan hanya pematuhan SOP pelitup muka dan sebagainya, but at the first sign of any symptom, test yourself, and if you're positive, isolate yourself. Then we will get the case numbers down. Yeah? But in the meantime, kita buat vaccination dan kita increase the capacity of the public healthcare system so that in any case, or whatever scenario, there will be enough ICU capacity, there will be enough beds, there will be enough doctors to be able to treat the COVID cases here in Sarawak, insyaAllah. Terima kasih. Saya bagi pihak yang amat berhormat Ketua Menteri, Datuk Petinggi Abang Jo, ingin ucap terima kasih kepada Yang Berhormat Hari Jamaluddin, Menteri Kesihatan Malaysia, kerana telah membawa rombongan yang cukup mantap pada hari ini. I think all the senior staff are with us here today. And this is a commitment that we can see how the federal government are giving support to our COVID operation di Sarawak. Kita telah menyampaikan beberapa isu tadi, and most of the issue has been settled. To me, this is one of the most fruitful meeting that we have with the Ministry of Health, probably with the initiative of the new minister, and I am very confident dengan kita dapat bekerjasama antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri, kita dapat menjalankan usaha-usaha untuk melawan, to fight COVID di Sarawak. Tapi seperti yang disebut oleh Yang Berhormat tadi, rakyat sendiri mesti memainkan peranan. Mesti memainkan peranan masing-masing, menentukan bahawa dia sihat, keluarga dia sihat, dan dia mengikut SOP, bukan dia takut kena denda, tapi kena dia menilai, dia value dia punya kesihatan. So I think the reporters please pass this message, and to those in the interior area, kita minta kalau ada simptom apa-apa, don't hesitate, pergi to jumpa doktor cepat yang mungkin. So I think with this cooperation, the Sarawak Disaster Management Committee disokong oleh Kerajaan Persekutuan, saya yakin Sarawak
will be able to go through this war. But the people must come together with us. Thank you. Okay, anything else? Yep. Untuk dos penggalang ni, penduduk Sheffield yang akan menggunakan partai berbeza. Kebanyakan rakyat Malaysia ni menerima vaksin daripada Sinovac. Antara perkara yang akan kita sediakan dalam garis panduan klinikal nanti adalah berkenaan dengan jenis vaksin. Jadi kita masih lagi sedang menilai sama ada jenis vaksin yang sama ataupun jenis vaksin yang berbeza dapat diberi. But all of that will be ready very soon. Untuk yang tak ada komorbid ni bila dapat dijangka? Kita hanya memberi kita hanya menggalakkan supaya mereka yang berisiko tinggi sahaja buat masa ini diberikan dos penggalak. Kalau kita tengok di negara lain juga, ini adalah amalannya. Dia hanya bagi kepada yang warga emas, yang berusia dan juga mereka yang mempunyai comorbidity yang serius. Untuk general population, saya rasa tak banyak ataupun tidak ada negara yang telah pun meluluskan untuk digunakan untuk semua. Malah Amerika Syarikat pun FDA keluarkan hanya untuk 65 ke atas. Jadi kita akan keluarkan garis panduan klinikal berdasarkan kepada nasihat daripada pakar kita nanti. Ada tak nanti kajian di masa depan dilakukan disebabkan ada kes orang yang bawah yang 60 tahun. Kita tidak tolak kemungkinan bahawa mereka yang di bawah 60 tahun yang sihat juga boleh nanti diberikan dos penggalak. Tapi fokus kita sekarang adalah kepada the high risk. We want to right now protect the most vulnerable in our society. Kalau kita tengok dari segi kemasukan ke ICU, kita tengok dari segi kematian, kebanyakannya adalah mereka yang berumur dan mereka yang ada comorbid. So there's no point in terms of us using our resources for those who may not need it right now. So we focus on those who need it right now. Yeah? For the others, later. Ada cadangan untuk vaksin kepada 2 hingga 4 juta rentang asing dari izin Malaysia. Apa kaedah yang akan sebab mereka ni tak ada rekod macam tak ada kemungkinan cadangan untuk buat macam outreach dengan NGO tertentu? Kita bukan hanya bercadang, kita telah pun buat. Kita telah pun mengadakan outreach dengan Mercy, dengan Bulan Sabit Merah di semua negeri. Kita telah buat outreach. Dan kita tidak menolak sesiapa pun yang datang ke pusat pemberian vaksin. Sama ada mereka rakyat Malaysia, bukan warga negara tanpa dokumen, we give. We have a policy yang kita bagi kepada semua. Dan sekarang ini kita masih lagi menjalankan outreach. Sentiasa menjalankan outreach dengan NGO untuk memberi vaksin kepada siapa sahaja yang ada di Malaysia, penduduk di Malaysia. Nanti kita boleh bagi detail lah, ya. Nanti kita boleh bagi detail. Okay? Just you mentioned something about private hospitals are going to accept non-COVID patients, but when are they going to accept COVID patients? Self-paid COVID patients. I think some of them already are, don't you see? Some of the private hospitals in Sarawak have already been accepting COVID hospitals, including ICU, KPJ. Yeah. So there's no question of the private hospitals not helping out. They are helping out. But I think the key right now is to be able to conduct some of the non-COVID surgeries that have been put off, and by doing the outsourcing that I mentioned just now. Okay? Okay. All right. Thank you. Thank you, everyone.